bahasan sifat kalam. Ingat kali apa perjalanan kita. Kita bercara bab sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Banyak mana sifat wajib yang ada pada Allah Ta'ala tak terbilang bilangnya dia. Yang diperwajibkan syarak supaya kita mengetahui belajar dengan jalan belajar 20 sifat. Ingat kali. Dan dibuat oleh ulama sifat-sifat ni kumpulan-kumpulan sifat supaya kita mudah mengaji. Pertama sifat nafsiyah. Kumpulan dia apa dia? Iaitu sifat wujud. Lepas tu 5 sifat salbiyah. Apa dia? Sifat yang ternafikan, yang tak layak pada Allah Ta'ala. Idam baqa mukhalafah yang ta'ala binafsih wahdaniyah. Ada sifat tu, maka tak layaklah sifat yang berlawanan bagi sifat tadi ni. Namun ni sifat mana? Sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, alas. Apa maksud ma'ani? Sifat yang bangsa ada. Bila kita bicara bab kalam, hati kita menuju pada satu sifat yang ada pada Tuhan. Itu dia panggil sifat yang bangsa ada. Habis. Dan setengah daripada sifat ma'ani, dalam kumpulan sifat ma'ani, sifat yang bahasa wujudi, bukan sifat amru iktibari, bukan sifat yang bahasa ternafi tu. Apa dia tu? Iaitu sifat kalam nama dia. Apa sifat kalam? Iaitu nama bagi sifat yang ada pada Tuhan. Iaitu nama bagi satu perkara kalam yang ada ia pada zatnya Allah Ta'ala. Ingat lagi maksud sifat tu pun iaitu yang berdiri dengan zat. Itu punya sifat. Bukanlah sifat kalam yang kita duduk bicara ini nama bagi berkata-kata. Berkata-kata tu bukan kalam. Itu ta'aluk bagi perkata, ta'aluk bagi sifat kalam. Sifat hak mana? Kalam tu. Sifat ialah perkata. Hak mana kerja bagi perkata? Berkata. Keluar daripada berkata, perkataan. Baru kena. Jadi kita bahas mana? Sifat kalam kita bahas. Bukan sifat berkata tu. Berkata tu kerja dia. Tengok. Dia kata gini, bukanlah sifat kalam yang kita duduk cara ini nama bagi berkata-kata. Berkata-kata tu perkara amru iktibari, bukan perkara wujudi. Berkata apa? Kerja bagi perkata. Kalau kita baca Allah Ta'ala bersifat berkata-kata, ini jalan. Jadi dok kata isteri perut cekak tak berhenti jadi besar lah. Sebab tu kata lah, sifat berkata tu. Bila mana? Bila dia cakap dengan benda baharu mari, cakap dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh semua, baru dia berkata. Berkata tu kerja bagi perkata. Ta'aluk dia. Sifat mana? Perkata. Perkata bukan bahasa bunyi. Dia tak berbunyi. Sebab apa? Dia sifat. Dan bukan bahasa bercakap. Kita pun ada satu sifat yang Allah tak di anak lidah kita. Bunyi tak bunyi. Nampak lagi? Bila cukup time kita pun berkata. Berkata tu apa? Kerja bergerak mulut tu. Keluar daripada kerja berkata tu dia panggil perkataan. Hak ni dengan bercakap ni bukan sifat ni. Sifat adalah diri kita ni. Dengan sifat perkata kita boleh berkata. Jadi lawan bagi perkata adalah bisu. Lawan bagi berkata adalah diam. Dah faham itu? Kalau buah Tuhan berkata lawannya diam. Pening kepala. Kalau buah Tuhan berkata lawannya bisu. Jadi kalau kita duduk diam kita bisu.
Awak tuan-tuan, tu dia kena pasang skru tu. Jadi bahasa Melayu pun Tok Guru ni hajar bagi kita. Bukan dia hajar bahasa kita Pak Usuluddin saja, dia hajar cara hatur bahasa Melayu. Tengok. Sebagaimana disengkakan oleh orang-orang awam kita, kebanyakan kawan kata gitu, Allah Ta'ala ni bersifat dengan berkata-kata. Tapi Tok Guru ni kata Allah Ta'ala bersifat dengan berkata. Kerana berkata tu ketika ya. Sebab tu ada ayat Quran wa izqa dan ketika mana. Berkata aku pada wa izqala rabbuka lil malak, dan ketika mana. Ketika mana? Ketika jadi makhluk Allah cakap. Bukan nak cakap daripada azali lagi, cakap sedia tu. Sebab tu berkata adalah ada ketika dia. Tapi perkata tak ada ketika. Dia berterusan. Sifat berkata. Itu dia bagi sifat. Jadi berkata itu adalah kerja bagi sifat. Ni. Sebagaimana yang disengkakan oleh orang-orang awam kita, kebanyakan tak erti. Dia pakai buku kata itu Tuhan bersifat berkata. Tak kena Tuhan bersifat berkata. Sifat itu koding lagi azali. Bila dia buat makhluk, dia berkatalah kepada Rasul-Rasul. Maka berkata itu apa dia? Bukan sifat kerja bagi berkata. Itu mana dia? Kena. Jadi berkata tu benar lain, berkata tu benar lain. Kena kira cara tu. Sebab takut salah faham. Kerana berkata itu benda yang wujudi, berkata itu bukan benda wujudi, dia amrun i'tibari. Kira-kira faham saja. Tengok. Kalau begitu, apa maksud kalau begitu? Kalau balah tu kesimpulannya, terjemah yang tak membawa kepada semabuk. Tengok bahasa dia ni. Jadi dia kata nak, kalau begitu kita terjemah yang tak bawa kepada semabuk. Apa ke semabuk? Kesamaran. Dengan yang demikian itu, bahawa dikatakan perkata. Semoleknya nak elok jadi cakap, jadi capuligo, jadi borong ikut dan jadi kesamaran. Kita sifat itu perkata. Kerja bagi sifat berkata. Jadi tak pening lah. Mudah faham. Tengok ni. Jadi terjemahan dia Tok Guru ni kira tulis bagi kita faham boleh. Tak salah. Tuhan ada sifat berkata. Cuma nak pasang seru tu. Nabi faham bimolek. Maka pasal. Apa pasal? Oleh kerana. Cakap bahasa Malaysia kita. Oleh kerana Tuhan bersifat dengan dia, dengan sifat perkata, itulah berkata kata ia Tuhan. Bila ada sifat perkata, Tuhan pun berkata. Jadi berkata dengan perkata benda yang berbeza, bukan benda tu. Jadi nak mengajar orang jangan duk kata ikut dah. Tuhan berkata, dia bertanya, berkata tu takluk tak sifat. Lepas tu kita kata sifat berkata. Dia perkara amrun ke wujudi. Itu dia. Kita kata perkara amrun berkata lah uyak kena. Adapun sifat ma'ani ni sifat yang bahasa ada. Jadi berkata adalah benda amrun, perkata tu benda wujudi. Macam itu. Beza sikit. Dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Oleh kerana Tuhan ada sifat berkata, maka dia pun berkatalah dengan siapa-siapa yang kehendak. Maka dia berkatalah dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa baharu ke koding. Baharu dia yang buat Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa mari zaman Azali ada. Waktu itu Tuhan ada sifat berkata. Ada sifat berkata. Maka berkata bila? Berkata bila dia buat Nabi Musa. Berkatalah ia dengan Musa. Jadi berkata dan perkata benda yang berbeza. Hak mana perkata? Sifat. Ya. Hak mana berkata? Kerja bagi sifat. Jadi bukan lu cakap saja. Kalau Tuhan itu bersifat berkata, lu kata sejak dari baru tak berhenti. Pasal situ deh. Di situ pun dikira ada kita ni tengok.
Kalau musannif rahimahullah. Sebab tu kita hak baru-baru jangan duk kondeng tak kawan kita tutup guru dulu. Tutup guru dia mau tulis kita. Kita gini baca kita. Tok guru dulu make kertas kosong, tulis kita dengan ilmu dia mau yang pecah baca banyak. Kita ini bingung baca hak tu guru tergoyak. Tu pun mepel. Komplain orang dulu mana boleh lawan. Dia ibarat pak kita lah tanah muka dia. Tak ada. Kita ikuti buah semangka. Ni dia aku dia pukul bapak. Bapak kita tanah dulu ni. Kita jual gini kemas semang. Begitu itulah. Oh, tok guru tak kena. Tak kena kalau kita pun curi ambil hal dia mau tulis. Boleh kita beri kertas lah. Mau tulis kita kepada mau tak boleh. Tulis lagi semacam dia mau. Tiru tak mau. Buat boleh tak boleh. Panggil orang lapis ni. Ada pandai komplain sangat. Kita ni tak kena. Sila tulis sifat Tuhan. Kurang tengok. Tapi jangan semacam tengok ni. Tak jadi. Kalau mik ada ni tak jadi juga. Ini jangan tertiba tak kawan. Ini kita lapis baru ni. Oi, komplain orang dulu. Orang dulu kertas kosong. Dia mik kita tulis orang itu. Kita ni orang cetak kita baca. Orang BCJ kita komplain orang dulu. Loko kepala berbuih. Bodoh semua. Waktunya terima kasih. Yang untuk dari kita. Tidak komplain kita lu tak kerti. Kita kerti sepatah dua apa. Ambil dari demo tulis aku apa benih. Tengok ni. Tengok. Bila Tuhan ada sifat. Tu sifat perkata tadi. Berkata lagi yang ia Tuhan. Dengan siapa-siapa yang ia kenal. Maka baru berkata. Jadi berkata itu tak ada sifat lah. Sejak ya. Dia panggil ta'aluk. Tengok ni. Dan pasal ada padanya sifat itu. Oleh kerana ada sifat perkata itu, dia tak bisu. Sebab lawan bagi perkata adalah bisu. Lawan bagi berkata adalah diam. Tuan-tuan duduk diam. Tu Syed duduk diam. Syed mau bisu, Syed malam mampu. Syed kata saya tak bisu dia. Duduk diam. Sebab tu diam lawan bagi berkata. Sifat perkata lah. Saya ada sifat perkata. Sifat perkata lawannya bisu. Tapi dia tak kata apa. Tak kerja dia lagi. Ubik lagi dia senang. Ripa bini dia nak caput tiaw. Awak tak ya. Berkata dengan perkata ni. Ulama kita berbeza. Dia lawan. Ni ada cara kita lawan tu. Orang reti pada kita lagi. Nampak? Kita tolong baca saja. Kita jadi ustaz lah ni pun bukan ustaz ni. Tolong baca. Orang perlu menyapai. Tok guru tulis kita. Allah. Jangan sebab tanya lawan. Dia mahurai boleh jawab. Kita lawak macam mana? Tengok tu. Sebab bisu lawannya pekat. Lawan bagi berkata, perkata bisu. Lawan bagi berkata, diam. Itu beza. Maka hak mana? Diam bukan maksud dia bisu. Tapi kalau tak ada sifat kata bisu. Sebab tu hak mana sifat? Sifat adalah perkata. Di situ dia berkira. Jadi kita bisa baca itu. Tuhan ada sifat perkata. Dengan sifat perkata dia berkata. Berkata selalu ada. Ketika mana dia nak kata, dia kata. Sifat perkata tu ada dia direct. Itu beza perkata dengan berkata. Dan sifat kalam itu bukan dia dari bahasa huruf suara. Sifat bukan ada suara dengan huruf. Wal kalamu wal lafzu al murakkab. Wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin. Dan bermula kalam itu tidak, dan kalam itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Sifat bukan ada suara huruf. Yang terbit daripada berkata tu baru terbit suara. Jadi hak suara tu bukannya kalam. Dia lahir daripada perkata kita tu. Dia panggil ma hasala bil masdar. Barang yang lahir daripada masdar yang terbit. Sifat perkata ada suara tak? Tak ada suara, tak ada huruf. Dia gitu. Kalau maksudnya bukan ia daripada bangsa suara, huruf suara.
Zohir ia dengan selekeh-lekeh perhati. Apa zohir? Kita boleh nampak dengan perhatian yang paling rendah sekali. Boleh faham sendiri dah sifat dengan berkata tadi, dengan lekeh perhati pun boleh dah. Dan pasal ada padanya Ta'ala sifat itu, maka sediakalah dan sentiasalah ia mensediakan perkataan. Jadi bila ada sifat kalam, hanya panggil kalam ismi. Sebab tu ulama tahu dah tu, kalam ismi apa? Sifat perkata Allah. Bila ada sifat berkata, maka ada satu lagi sifat dia panggil Allah. Apa dia? Mensediakan untuk berkata tu dipanggil apa? Dipanggil kalam nafsani. Kalam nombor 2. Oleh kerana ada sifat itulah dia ada perkataan yang boleh dia terbit. Dia panggil kalam nombor 2, kalam nafsani. Apa dia? Bila Allah Ta'ala ada sifat tu, sedia kalau tadi ni, sentiasalah ia mensediakan perkataan. Otomatik bila cakap boleh. Hak tu juga dipanggil kalam. Dipanggil kalam nafsani, kalam nombor 2. Selepas sifat kalam, persediaan untuk berkata perkataan tadi dipanggil kalam nafsani. Atau sedia kala dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa yang ia kehendak. Kita ada sifat berkata. Sifat berkata itu menyebabkan kita tak bisu. Satu lagi, kita ada perkataan lah. Ada seperti kita. Cukup teh masak, kita pun jatah. Dipanggil kalam masdari. Tiubik perkataan dipanggil kalam mahasal bin masdar. Jadi kalam bagi 4. Satu kalam ismi, nombor 2 dipanggil kalam nafsani, nombor 3 dipanggil kalam masdari, nombor 4 dipanggil kalam mahasal bin masdar. Kalam musannaf